Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Para hadirin hadirat yang bersama kami di dalam pengajian online secara online ini, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat di dalam menuntut ilmu agama demi memahami agama kita sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi untuk mempertemukan kita dalam pertemuan kajian ilmu melalui kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Yang mana dalam pertemuan yang telah lalu, dalam video yang telah lalu, sudah kita sama-sama mengkaji, mempelajari tentang biografi pengarang yang kita membaca buku dia dan juga alasan kita memilih kitab ini dan juga kenapa kita menjalani pengajian secara online. Seperti mana yang kita lihat pada saat ini memerlukan. Kemudian kitab ini adalah asas untuk kita semua boleh memahami fardu ain. Baik, di dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam matannya. Apa itu matan? Matan ini adalah dari segi bahasanya satu potongan ataupun satu bahagian juzuk. Contoh, kalau tangan saya ini ada berapa juzuk ini? Kalau dari sini sampai sini satu, ya kan? Ini matan, potongan ini. Ini sampai sini, sampai sini. Maksudnya pendek, ringkas. Tapi kalau kita nak membahaskan tangan saya ini, mungkin boleh jadi panjang. Oh, tangan saya dari sini panjangnya segini. Oh, dia besarnya segini, lebar dia, diameter dia. Oh, sampai sini. Kemudian sampai, oh, ini ada bulu dia. Kemudian warna dia, kulit dia. Dan sekian. Sama? Jadi, apa yang kita bincangkan daripada tangan saya ini, itu adalah syarah. Maka, apa yang saya sebut daripada yang awalnya itu adalah matan. Potongan-potongan yang kecil. Tapi bila mana kita membahaskan itu, itulah disebut sebagai syarah. Baik, kita membacakan matan dia. Kemudian kita akan syarah bersama anda, bersama antum, tentang apa yang ingin disampaikan oleh muallif. Apa itu muallif? Pengarang, penulis buku ini. Kata beliau membuka kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ulama, guru-guru kita, saya sendiri, ketika nak bercakap secara
rasmi, officially menyampaikan pidato ceramah, sudah tentu kita akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Kenapa demikian? Kerana ulama melihat bahawasanya di dalam bismillah itu ada berkat dia. Yang pertama alasannya, lebih kurang ada 3 alasan ataupun 4. Nah, alasan pertama mengikut bagaimana disiplin Al-Quranul Karim. Allah membuka surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dalam mazhab kita, Bismillah adalah bahagian daripada ayat Al-Fatihah. Itu yang pertama, kerana mengikut Al-Quranul Karim. Yang kedua, kerana ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Setiap segala perkara yang memiliki yang dianggap penting oleh syariat, maksudnya perkara ini baik di sisi syariat. Syariat melihat perkara ini adalah sepatutnya dilakukan. Okey? Perkara yang dianggap oleh syariat. Kemudian perkara itu bila mana kita buat dan kita tidak memulai, kita tidak membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu terputus. Maksud daripada terputus di sini adalah qalilul barakah. Sedikitnya berkat dia. Seperti contoh, apa itu? Ketika mana kita nak menulis tentang ilmu, macam sekarang ini anda mengikut pengajian kita, anda ingin menulis, anda ingin mencatat pengajian ilmu, maka apa yang anda lakukan ini? Sekiranya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu akan terputus barakah dia. Maksudnya sikit. Okey. Maka mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu beliau ketika mana memulai mengarang menulis buku dia, beliau memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sangat indah. Begitu pula alasan yang ketiga. Tadi yang pertama mengikut Al-Quran. Yang kedua hadis Rasulullah. Yang ketiga kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW sendiri. Ketika mana Rasulullah menulis surat ingin dikirim kepada raja-raja pada ketika itu, beliau memulakan surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan niat kita memberi kegembiraan pada Rasulullah SAW dengan kita mengikut apa yang Rasulullah buat. Nah, dengan mengikut apa yang Rasulullah buat, sudah tentu akan membahagiakan Rasulullah SAW, kita sebagai umatnya. Itu antara alasan-alasan kenapa para ulama, pemidato, pembicara, penyampai ilmu memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana kita mengucap Bismillah, hukum mengucap Bismillah ada 5. Yang pertama sunnah, seperti mana sudah kita sebutkan tadi. Membaca Al-Quran, menulis ilmu, apa lagi? Segala hal lah, perkara yang baik. Ketika mana kita mula dengan Bismillah, hal itu mendatangkan pahala dan barakah lagi. Itu sunnah. Kemudian ada pula hukum wajib, seperti mana kita membaca di dalam Al-Fatihah, di dalam salat. Kita mazhab Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i, dan buku yang kita pelajari adalah mazhab Syafi'i, melihat bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka ketika mana kita salat, yang mana Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat, maka wajib untuk kita baca, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggal, ya membatalkan salat. Maka dalam Al-Fatihah itu Bismillah bahagian daripadanya. Ketika mana kita baca Al-Fatihah tanpa Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin,
terus begitu, tidak sah salat kita. Kerana mazhab Syafi'i demikian. Disiplin kita tuh di dalam beribadah kepada Allah pun ya mesti ada dia punya aturan dia. Nah, barulah kita menjadi pengikut umat Nabi Muhammad, kita menjadi hamba Allah yang berdisiplin dan yang sejati. Jadi bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Fatihah, di dalam salat itu adalah wajib hukumnya untuk kita, tidak boleh kita tinggalkan. Yang kemudian dan yang seterusnya ini haram. Hukum membaca bismillah haram bila mana seseorang itu nak minum minuman keras, yaitu alkohol, arak contohnya. Bismillahirrahmanirrahim kemudian diminum. Ini haram. Bukan sekadar haram, tapi dia telah mengejek-ngejek agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengejek agama Allah sama saja dia mengejek Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta agama itu, sebagai yang menetapkan hukum kepada agama itu. Sama saja. Maka ini membahayakan orang yang melakukan demikian. Kerana apa? Boleh menyebabkan dia itu keluar daripada agama. Di dalam agama kita menyebut sebagai al-istihza, mengolok-olokkan Tuhan. Mengolok-olokkan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala melalui mengejek agama yang dipilih oleh Allah. Agama yang dipilih oleh Allah adalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan demikian. Nah. Kemudian ada juga hukum makruh. Bilakah hukum makruh? Bila mana kita melihat kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang yang dihalalkan kepada kita. Contoh anak kita, isteri kita, dengan syarat tanpa keperluan. Maksudnya tanpa hajat. Saja-saja nak tengok kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Hukumnya makruh, maaf. Hukumnya makruh. Melihat kepada kemaluan kita sendiri tanpa hajat, itu adalah makruh bila mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kerana pada asalnya dalam mazhab Syafi'i, ya mungkin banyak orang yang tidak tahu, tapi di sini kita sampaikan bahawasanya melihat kemaluan itu sebenarnya dalam hukum kita itu adalah makruh tanpa hajat. Bahkan ada pendapat mengatakan haram. Kerana hal itu boleh merosak fikiran dan juga mata kita. Sengaja melihat untuk tujuan apa? Ya kan? Tujuan apa? Kalau ia tujuan untuk medik, untuk perubatan, ya silakan, malah dianjurkan. Tapi tidak ada tujuan apa-apa, tiada keperluan, maka hukumnya makruh. Demikian. Begitu pula bila mana kita melihat tanpa keperluan, dengan bismillahirrahmanirrahim kita baca, ini makruh. Berbeza dengan kalau kita tujuan untuk perbuatan, kita baca bismillahirrahmanirrahim agar supaya kita minta kepada Allah pertolongan, dipermudahkan perubatan itu, menjalani proses perubatan, menjalani proses medik, untuk mengobati apa yang diperlukan di situ. Bismillahirrahmanirrahim, isti'anah, meminta pertolongan dengan nama Allah agar supaya dilancarkan dan sebagainya. Kemudian ada hukumnya mubah, yaitu harus, ya, seperti mana kita memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Asalnya itu adalah mubah. Ketika mana kita baca bismillah, ya, hukumnya mubah. Naam.